Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekali lagi Amir Afham daripada MTAS Academy. So, selamat datang ke MTUT. Hari ni, kita nak buat satu tutorial berkenaan macam mana korang nak cantikkan background korang. Sebabnya kita ni sekarang ni berada di norma baru sebab semua benda online. PDPR lah, ODL lah, meeting online lah dan sebagainya. Dan hari ini kita bersama, saya ada pembantu hari ini, iaitu kita punya art director untuk MTAS Production, iaitu Dawi. Ya, kita tahu lah. Hai, saya Nurul Natsha Darwin. So Darwin hari ni akan bantu kita untuk bagi 5 tips yang mana untuk cantikkan lagi lah korang punya background supaya nampak lagi profesional dan menarik. Jom. Okay, sebelum kita orang nak share 5 tips ni, apa yang kita perlu tahu, Darwin? Okay, first of all kita kena tahu dulu tujuan kita dulu. So kita baru dapat meletakkan tema. Contohnya macam nak buat interview ke, nak belajar presentation dan lain-lain lah. Macam tu kita tahu dulu tujuan kita. Okay. And then lagi satu, korang jangan risau yang kali ni kita cuma gunakan barang yang biasa apa ada kat rumah lah. And kalau kena beli pun dia berada dalam bajet yang rendah lah. Okay, so sekarang ni setup kita adalah untuk kebanyakan setup orang lah. Biasanya orang akan gunakan sama ada komputer ataupun laptop ataupun handphone lah. Tapi sekarang kita nak gunakan laptop. And then laptop ni kita tak gunakan apa-apa yang luar lah daripada laptop ni. Kita just guna webcam daripada laptop ni. Okay, tips pertama adalah lighting atau pencahayaan. Okay, benda ni paling penting sebab kalau tak ada lampu gelap lah, tak nampak. Lagi-lagi nak nampak muka kan. Bila korang online meeting mestilah nak nampak muka. Antara cahaya yang paling murah lah kalau korang tak nak spend apa-apa tak nak spend apa-apa duit ke apa ke, cahaya paling murah adalah natural light ataupun cahaya semula jadi. Ataupun cahaya semula jadi yang kita ada adalah matahari. So dalam rumah tu korang bolehlah buka korang punya langsir ni. Okay, so kalau dekat office kita orang ni, kita orang punya sumber cahaya ni ada dekat bahagian ruang tamu lah. Okay, so sekarang ni kita nak bagi masuk cahaya natural tu, kita buka lah semua. Okay, so natural light dah masuk. So sekarang cuba tengok footage korang macam mana. Ada perubahan kan? Satu lagi, sebabnya kita tak boleh nak kawal lighting natural ni kan. Artificial light ni kita boleh dimkan, ada power dia semua. Kita nak matikan pun boleh, tapi matahari macam mana kita nak matikan kan? So, salah satu caranya adalah korang kena tengok frame korang dulu. Kalau cahaya dalam kamera ni terlalu terang, exposure tu terlalu tinggi atau terlalu terang, korang boleh gunakan kain putih lah untuk diffuse. Diffuse ni maksudnya kita nak lembutkan cahaya tu. Tak nampak terlalu harsh lah. Ataupun kalau macam kat sini kita ada langsir putih. Kita ada langsir putih. Apa nama langsir ni? Langsir putih. Macam kat office kita orang ni, kita ada 2 layer langsir. Satu langsir bakter daun, yang ni langsir siang lah. So kalau langsir siang ni dia nipis je. Dia warna putih dan dia sesuai lah untuk waktu siang. Dia nak lembutkan cahaya terus direct daripada masuk dalam rumah. Yang ni langsir ni dia tebal dan dia terus block semua cahaya yang ada, macam kita fokus yang tadi. Okay, sekarang ni korang nak lembutkan cahaya, korang just buka bahagian langsir yang putih saja. Okay, putih saja korang buka. Dan korang tutup. Okay, so jom kita tengok dalam frame macam mana. Dia ada sedikit lah tadi sebab tadi macam sini bahagian sini dia macam terlampau putih. So sekarang ni dia dah nampak balik korang punya skin tone tu lah, warna skin tu. Okay, so tadi kita dah tengok cahaya natural light yang free tadi. So sekarang selain daripada natural light, korang boleh juga gunakan cahaya daripada artificial light lah. Contohnya macam floor lamp ataupun lampu daripada lampu meja yang decoration yang mak korang letak dekat ruang tamu tu, ataupun lampu meja korang belajar. Darwin, tunjukkan Darwin.
Inilah lampu lampu belajar. So korang boleh gunakan mana-mana lampu ni. Okay, so sekarang ni biasanya lampu ni adalah warna dia warna oranye. Macam tadi korang tengok dalam frame ni lah. Okay. Sekarang ni korang boleh tukar bulb lampu dia kepada daylight. Daylight ni dia punya white balance dia biasa dalam 5000 ke 5500 5600 Kelvin. Korang cari, kalau korang nak cari bulb yang baru, korang boleh cari dalam range angka tu lah. Okay, bila korang dah cari bulb tu, dah tukar, korang just on je. Okay. So inilah contoh kalau yang ni memang daylight lah. Daylight ni sesuai lah nak nampakkan korang punya skin tone tu. Okay, nak nampak skin tone tu normal, tak terlalu orange dan tak terlalu cool. Cool ni maksudnya tak terlalu warna biru lah. Biru tu skin korang dah pucat. Kalau orange tadi warm sangat. So daylight ni di tengah-tengah lah. Okay. Settle buat lighting. Okay, sekarang ni kita nak ubah pula kita punya composition dan kedudukan kita. Kita nak naikkan sikit kita punya angle sebab yang sekarang ni korang punya angle ni agak pelik sebab kalau dari kamera ni kita ni ada kat atas laptop. Atas laptop. So kalau nak nampakkan angle lagi normal, at least korang kena naikkan laptop tu supaya boleh sama eye level lah. And korang punya posture badan tu tak adalah penat asyik nak menunduk je kan. Okay, jom sekarang ni kita set up kita punya tempat. Okay, kita beralih ke arah meja yang lebih tinggi. Kita akan pilih meja yang tidak terlalu besar, jangan meja makan. Jadi bagus. Kita akan letakkan meja berdekatan dengan sumber cahaya. Okey, rendah kursi dengan rendah ke terus tinggi. Pastikan laptop dalam komposisi eye level, angle dia eye level. Encik, ambil kau duduk. Ini tengok. Menepati tak eye level? Okay. So sekarang ni kita dah tukar kita punya meja dan kerusi sebab tadi terlalu rendah. So sekarang ni lebih normal lah. Yang ni meja tak kisahlah meja apa-apa yang korang nak pakai. Meja belajar ke, meja makan pun boleh kalau korang boleh alihkan. Okay. Seterusnya yang ni dia hampir lah nak sama level tu. Okay, so lagi satu kita boleh ni ambil tu Darwin. Kita nak tinggikan sikit lagi laptop kita. Encik ambil, jikalau lah penonton tiada benda ni, apa yang boleh menggantikannya? Okey, kalau korang tak ada peninggi laptop ni, yang ni memang untuk laptop stand memang khas lah. Kalau korang tak ada laptop stand ni, korang boleh gunakan apa-apa barang yang boleh meninggikan. Contoh macam bag luggage pun boleh. Macam korang ada kotak-kotak yang tak guna ke, korang boleh gunakan juga. Okey, contohnya kalau korang tak ada yang memang khas untuk laptop stand, korang boleh gunakan kotak ni sebagai korang punya stand lah. Okay, kita boleh cuba. Yang ni kita guna laptop stand punya setup. Laptop stand pula kotak. Okay, tapi pastikan kotak tu cukup ruang untuk support korang punya laptop. Kalau laptop korang besar sangat, takut tak stable, jatuh, tak ada apa. So sekarang ni korang dah ada tempat. Inilah tempat kita. Kalau boleh ada jarak sikit dengan dinding, okey tak? Sebab boleh ada depth lah antara korang dengan background. Okay, so sekarang ni kita nak sesuaikan sebabnya sekarang ni macam kita orang kat sini, kita orang dah ada di dinding background ni warna dia adalah warna biru cair ataupun biru pastel lah, warna yang lembut. Okay, so pemilihan warna pun penting juga sebab kalau Darwin nak terangkan sikit pemilihan warna ni macam mana? Okay, dah start. Pemilihan warna amat penting. Kat sini kita dah jumpa dinding yang berwarna biru pastel lah, biru lembut, warna cerah, warna lembut. Jadi untuk pemilihan pemakaian pun tak boleh sama warna, tak boleh sama lembut. Kita kena cari warna yang kontras pula. Bila dah background lembut, pakaian kena gelap. Contoh macam Cik Amir pakai ni macam sesuai lah sebab subjek timbul. Okey, kalau pakaian gelap,
background kena cerah. Kalau background cerah, pakaian kena gelap. Okey. Okey, untuk warna, contoh kalau kami ni dah jumpa ada warna biru. Okey, kita akan cari dekorasi yang sesuai dengan warna biru ni. Contoh kami akan menggunakan pokok-pokok palsu macam warna hijau yang sesuai, yang masuk. Jadi pemilihan warna ni kena matching. Kalau serabut nanti interaction kita dengan audience tak sampai, macam terganggu. Dia orang akan interact lagi kat belakang macam apa yang ada kat belakang macam tu. Rather than apa yang kita sedang cakap dengan dia orang kan. Jadi pemilihan warna pun kena main peranan lah, sebab yang ni make sure dia macam sedap mata memandang. Gitu. Subjek stand out lah daripada background. Okay, so jenis-jenis warna ni ada macam-macam lagi. Ada complementary, ada monochrome, ada analogous, and the rest korang boleh check dekat entersuite.com lah. Okay, next kita pergi kepada background. So sekarang ni kita nak pergi kepada hiasan kita punya background ni, sebab background kita bukan putih, background kita kosong. Okay, so kalau dalam frame ni, kalau korang boleh nampak dalam frame ni memang kosong lah, totally kosong. And kosong okay, tak ada masalah. Cuba dia nampak kurang menarik lah. Okay, so Darwin, apa je kita nak tambah dalam background ni? So basically-nya kita akan menggunakan apa-apa dekorasi yang ada kat rumah lah. Kalau boleh nak beli pun murah-murah je kat Eco Shop. Tapi dengan keadaan sekarang ni COVID yang mencapai 11,000, better duduk rumah sajalah. Kita DIY, guna saja apa yang ada kat rumah ni dan dapat menjimat. Okay? Kami menggunakan warna hijau kerana sesuai dengan background ni, background yang lembut. Jadi pembantu saya akan letakkan frame-nya simple-simple saja. Okay? Cuba tampal. Okey, contoh tampal macam ni. Tapi tampal pun kita kena tengok juga dalam frame ni. Position dia. Aiman tengok kat dalam frame. Aiman tengok dalam frame Okey, subjek dia kat tengah. Pokok saya akan masukkan sedikit sahaja. Kalau masuk semua nampak macam hutan. Jangan sampai sikit je. Macam tu. Okey, frame kalau boleh kita jangan letak kat belakang subjek ke, tak tepi-tepi ni ke. Sini lah, sini. Make sure dia logik lah. Janganlah frame betul-betul atas bahu. Kita balik sikit. Estetik. Okey. Okay. Ni contohnya lah. Ya, okey, pokok ni macam blok cahaya sikit lah. Okey, ni okey lah sikit. Okey. Tapi saya percayalah lepas korang tengok video ni, korang lagi kreatif lah. Ini hanya contoh sedikit je lah. Background. Jangan serabut lah. Nanti serabut, kita dah hilang dah perhatian audience. Okay? So kita punya tema ni minimal lah, iaitu less is more. Less is better. Okay, so sekarang ni korang dah settle bahagian background, dah ada decoration, dah ada composition laptop pun dah okay, label semua. Okay, sekarang ni bukan je background punya warna yang memainkan peranan dalam korang punya frame, korang sendiri juga kena pakai pakaian yang bersesuaian lah. Dari segi warna, dari segi jenis pakaian macam ni. So, Darwin lah boleh terangkan sikit. Hai, saya Darwin dah. Okay. Alright, untuk pemilihan pakaian yang sesuai dan juga jenis pakaian yang sesuai, saya memilih warna navy blue, iaitu biru gelap lah. Biru gelap sebab kita background kita dah cerah. Jadi warna yang sesuai untuk stand upkan lagi subjek kita adalah warna gelap. Yang ni saya pilih blazer sebab dia nampak lebih formal. Nah, saya boleh pakai. Kita boleh nampak lah perbezaan Cik pakai t-shirt dengan formal, dengan blazer. Okey, pemilihan pakaian. Sebab kalau macam ni, kita akan nampak lebih bersedia untuk teruskan presentation lah. Presentation, pembelajaran dan juga interview. Jadi untuk yang perempuan pula, kaum hawa, anda diminta untuk memakai pakaian sesuai lah. Try untuk avoid daripada tudung, sarung ataupun gaya-gaya tudung yang malas. Dan juga avoid daripada pakaian yang kita selesa duduk pakai kat rumah lah. T-shirt rumah, baju kelawar apa semua tu try avoid sebab pakaian macam tu susah untuk di rumah saja. Walaupun kita kat rumah tapi kita tengah dealing, tengah interaction dengan orang luar lah kan. Dengan bertujuan share ilmu. Bila berkaitan dengan ilmu ni, pemakaian pun kena sopan dan juga kemas macam ni. Ya, audiens kita ataupun orang yang berinteraksi dengan kita tu nampak kita ni lebih bersedia lah nak memberi atau menerima yang kita tengah berinteraksi dengan dia. Okay, inilah korang punya final look. So kita mengamalkan konsep minimal lah. Okay, less is more.
Okay, so macam mana sekarang? Korang boleh tak nampak perbezaan daripada image yang first tadi kita buat sampailah yang sekarang ni. Kita dah siap semua, okay? Korang janganlah pening-pening nak cari barang sampai yang mahal. Tak perlu. Korang gunakan je apa barang yang ada dekat rumah korang. And then kalau korang ada apa-apa persoalan ke, ada apa-apa suggestion korang nak buat, korang boleh je type komen kat bawah. And then, kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh share lah ke dekat kawan-kawan korang. Okay? Dan kalau korang tak puas hati lagi, korang nak belajar lebih dalam lagi pasal production design, pasal kamera, pasal lighting, korang boleh je pergi dekat mtasflix.podia.com yang mana dekat situ kita orang ajar secara terperinci. Okey? Sampai sini saja. Sekian daripada saya, Amir Afham dan Darwin Mai. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Silakanlah tekan button merah dekat bawah tu, subscribe Mtas Academy, kita support supaya ada banyak lagi konten-konten menarik yang akan datang menanti korang. So, ciao.